Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke suara saya perempuan semua? Dengar tak suara saya? Alhamdulillah dengar. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua dalam keadaan sihat Hari ni kes COVID makin meningkat. Kita pun makin risau sekarang Harap-harapnya tak adalah kena PKP lagi sekali. Kan? Rasanya itu mungkin kluster daripada Sabah kot. Okey, perempuan semua sihat ke? Kluster politik, doktor. Itulah pasal. Right. Ya, kluster politik. Kita dah ramalkan dah benda tu akan berlaku. Sihat doktor, Nak alhamdulillah. kuarantin. Kan? Katanya ada yang tak kuarantin di rumah pun, ada yang keluar dan sebagainya. Even di Dun Melaka pun ada yang ada kes. Dun Melaka, pejabat Dun Melaka tutup. Sebab ada YB datang ke Dun Melaka, ini dia positif COVID. Sebab ramai ada ahli politik yang masa dekat Sabah tu kena COVID. Yang kita pun minta lah dijauhkan daripada bala yang macam tu. Dan hopefully bisnes kita boleh start terus macam biasa. Kalau kena PKP nanti saya risau juga sebenarnya sebab performa perniagaan kita tu. Okey, macam mana dengan kita punya timer yang minggu lepas tu? Dah buat ke belum? Tak sempat buat lah doktor. Tak apa. Dah buat dah doktor. Buat Macam mana? Dah buat. Kaunselor dah verify dah, tengok betul tak betul apa yang salah. Dah. Dah dah alhamdulillah. Sebab saya pun baru tadi saya dapat clearkan dengan team analisis sejarah yang katanya saya ada 3 slot untuk business model canvas. Jadi saya kata alhamdulillah 3 slot sempat dah saya clearkan betul. Sebab saya takut juga kan, takut tak sempat nak bagi faham betul tentang business model canvas tu. Sebab dia benda sangat penting siapa pernah buat SWOT analysis, maksudnya kita tengok kekuatan, kelemahan kita apa. Siapa yang pernah buat benda tu sebelum ni? Dia pernah buat tak? Kita tengok kekuatan kita, kelemahan kita. Tak ada, tak pernah doktor. Tak pernah buat SWOT analysis Kenapa? Sebab dia business model canvas ni ataupun canvas perniagaan dia sama seperti lebih kurang macam SWOT analysis tu. SWOT analysis tu maksudnya kita tengok kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Sebab kalau kita tengok kekuatan kita, contohlah kekuatan kita, produk kita, kalau kita buka gerai goreng pisang tu, kan, kita adalah sedikit juga kan, kuih-kuih lain. Kita tengok, goreng pisang itu macam kurang. Kuih-kuih lain maksudnya goreng pisang cheese, goreng pisang yang pelik-pelik yang tengah viral tu, itu yang tengah hot sale. Itulah kekuatan kita. Kelemahan kita tu mungkin kita tak dapat bagi kualiti yang sangat banyak lah. Mungkin kita ada limit kita kan, sehari mungkin beberapa kilo kita boleh goreng. Seperti kekurangan atau kelemahan kita lah. Sebab yang lemah ni kita kena betulkan, yang mana yang kuat tu kita fokus, teruskan. Dia sama sebab saya nak replicate, maksudnya business model canvas ni dia function dia ataupun dia punya fungsi dia lebih kurang sama macam SWOT analysis kita. Maksudnya kalau siapa yang pernah pergi ke kelas-kelas bisnes yang besar yang kena bayar daripada apa orang kata sifu-sifu bisnes, dia akan kenali potensi diri dulu. Kan? Kenali potensi diri ni dia akan tengok kita ni apa yang kita paling kuat. Kita jangan tengok yang kelemahan tu, yang lemah tu kita kena betulkan. Yang kuat tu kita teruskan. Okey, perempuan. Kita sambung yang minggu lepasnya. Dah ready ke belum ni share screen. InsyaAllah dah ready dah. Dah ready Okey, share screen. Okey. Okey, business model canvas sesi 2.
Tadi hari ni sehari saya cuba cari yang paling mudah. Bahasa yang paling mudah. Sebab dalam tingkat yang kedua ni, saya banyak menggunakan bahasa-bahasa pasar lah. Maksudnya tak adalah bahasa sekolah, bahasa universiti sangat bahasa-bahasa yang mudah kita faham lah. Jangan risau, jangan stres-stres. Cuba pelan-pelan. Okey, business model canvas sesi 2 malam ni. Okey, ni saya ulang balik yang minggu lepasnya, komponen yang kita ada tu. Okey, kita ada company, kita ada part customer, kita ada part profit. Minggu lepas saya dah explain satu persatu. Jadi minggu ni kita akan cuba detailkan lagi. Tapi tengok contoh-contoh business model canvas yang ada. Okey, yang pertama kita tengok saya ulang balik yang minggu lepas, kita recap balik. Kalau business model canvas ni dia ada 9 elemen ataupun 9 rumah dia. Yang pertama dia punya rumah yang pertama adalah partner, activities dari resources. Ini adalah semua part company kita sendiri. Pada pandangan company atau pandangan diri kita. Okay, yang kedua adalah pada pandangan customer ataupun apa yang kita perlu stress out ataupun kita perlu fokus pada pandangan customer. Okey, ni kita tengok value proposition, customer relationship, channel, segment. Okey, untuk hari ni saya akan explain satu persatu dengan lebih detail dan kita akan bincanglah sama-sama nanti. Okey. Okey doktor. Yeah. Okey, ni adalah kalau kau tengok yang canvas dia adalah yang ni yang kita kata 9 tu. Kau tengok ini adalah soalan-soalan yang kita perlu jawab kepada diri kita sendiri. Macam mana kita macam ni contohnya kita ni who will help you? Siapa partner yang membantu kita? How do you do it? Ataupun activity. Macam mana kita buat activity kita? Dia akan memulai sini lah di what do you do ni. Kalau saya difahamkan ada yang macam confused nak kena buat macam mana lah benda ni. Sebab dia banyak nota-nota dalam business model canvas ni. Banyak nota-nota dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang bukan kata perempuan, kadang-kadang pelajar pun dia confused. Apa dia kena buat. Okey, kita tengok ni kita tengok satu persatu Kita tengok value proposition ataupun yang pertama. Kita tengok kat sini Ini pada pandangan customer value proposition. Okey, perempuan clear kita ada 9 item yang kita perlu tengok. Okey, dalam business model canvas ni. Okey, pertama value proposition. Apakah value kita? Okey, dengan lebih jelas atau kita kena pasti apa unique selling point, USP. Unique selling point ni maksudnya apa special kita? Apa special produk ataupun servis kita berbanding produk-produk orang lain? Okey, kita tengok apa beza produk kita dengan produk orang lain. Contohnya orang lain jual goreng pisang, kita jual goreng pisang juga. Tapi apa kelebihan kita berbanding orang lain? Kita tengok dan kalau tahu kita punya value tu, kita fokus kat situ saja. Saya beri contoh yang mudah kat sini value proposition ni contohnya orang kita buka kedai makan, orang lain buka kedai makan. Kita masak lemak cili api, orang lain buka masak lemak cili api juga. Tapi apa kelebihan kita berbanding orang lain? Kita tengok. Okey, kita beri contoh lain Contoh lain adalah McDonald dan KFC. Apa value yang ada di KFC tak ada di McDonald. Apa yang ada di McDonald tak ada di KFC. Saya beri contoh mudah contoh mudah. Unique selling point, apa special product dan service kita ni. Di KFC, dia orang tak ada barista. Barista tahu yang buat kopi dan sebagainya. Bagi penggemar-penggemar kopi ni dia tahulah. Kan? Dia ada barista dan dia jual fokus on burger sahaja. Dan sekarang ni dah start dia jual nasi lemak rendang, nasi lemak ayam goreng dan sebagainya lah. Dan orang pergi ke McDonald, orang harus bawa anak-anak sebab dia ada happy meal. Itulah value proposition dia. Dia ada value yang lain. Target dia adalah target orang-orang muda-muda. Kalau KFC ni dia bagi value lain. KFC ni bagi value kekeluargaan. Dia fokus on, dia tak fokus on burger dia fokus on ayam goreng. Itu yang kalau tengok iklan dia akan beritahu kita ada 11 rempah istimewa. Berbanding orang lain kita tak ada. Kita dia ada 11 rempah istimewa tu. Even garam pun dia kira sebagai one of dia punya garam dan juga lada pun dia, lada hitam pun dia kira sebagai one of dia punya spice atau rempah dia.
Okay. Tengok apa special KFC, apa special McDonald's. Kita ada dua benda. Kita ada special masing-masing. Contohlah kalau kita nak bawa anak-anak pergi kan KFC atau McDonald's, kita boleh pilihan, dia akan pilih salah satu. Mesti ada sebab dia pilih salah satu je. Okay, next seterusnya adalah kalau kita ada apa katakan kalau kita ada dropship, pengeluar dropship, apa special beli dengan dropship kita ataupun berbanding agen lain. Contohlah kita jadi sebab saya maklumkan ada puan mana tu yang jadi dropshipper, jadi ejen untuk produk lain, produk apa saya ingat. Apa special kita beli dengan puan berbanding kita beli dengan orang lain. Sebab kalau beli dengan puan, apa beza dia? Apa value saya dapat? Apa value saya dapat? Mungkin contohnya kalau kata puan menjual produk Herbalife. Kalau saya beli dengan puan, dia dapat sumber nasihat yang free. Puan bagilah sumber nasihat kat saya. Puan kata, okey doktor, untuk minum air ni, sehari 2 ni, ikut flavor ni. Jangan lupa amalkan senaman dan sebagainya. Berbanding orang lain. Orang lain mungkin dia tak buat macam tu. Kita bagi sumber nasihat secara free. Itu adalah value kita. Okey, dah bila kita tahu dah kita punya value, tahu special kita senanglah nak tuju dan kita nak buat copywriting. Copywriting tahu tak perempuan apa maksud copywriting? Perempuan tahu tak apa? Buat iklan. Iklan. Okey, copywriting tu contoh macam ni goreng pisang crispy. Itu adalah ayat-ayat copywriting Dia letakkan satu brand dalam kepala kita. Okey, goreng pisang crispy. Bila kita pergi beli goreng pisang dekat dia, kita akan imagine lah, mesti crispy. Kalau tak crispy tu maksudnya bukan goreng pisang crispy Ataupun copywriting yang lain, contohnya macam dalam TV. Iklan-iklan kita tengok kan, iklan McDonald's macam mana, iklan KFC macam mana. Kalau tengok tak testimoni yang diletakkan dalam pamphlet dalam iklan. Diletakkan, Encik Ahmad berpuas hati dengan produk ni. Siapa yang tak beli rugi. Kan? Itu adalah copywriting Copywriting kemudian kita buat dalam WhatsApp, dalam status, dalam Facebook page untuk copywriting. Okey, sebagai contoh sebagai contoh mudah Kalau kita nak jual ubat apa Okey, ubat yang boleh bagi tenaga pada orang-orang yang dah berumur macam Datuk Vida dia jual apa? Pamoga, kuku putih. Pamoga. Benda-benda tu semua copywriting ni adalah dia tunjuklah dia kata okey, orang yang minum air dia ni mesti akan jadi kuat. Mesti dia dapat tenaga. Lepas tu benda yang sama lah dia pakai. Pamoga pula, kalau yang itu pamoga lah untuk air isotonik lah konon-kononnya kan. Kalau kata yang untuk kuku putih, dia ulang tu lah. Kuku putih apa benda dah, mungkin dia trademark dia, saya lupa lah. Ku putih, barulah putih. Nampak. Macam polo macam polo. Dia letak benda tu tau, copywriting tu, dia nampak dia tiga. Kuku putih ni, dia tiga dia letak kat orang-orang yang bukan nak kata gelap. Dia nak putih. Kadang orang tu dah putih, dia nak putih lagi. Dia tiga orang yang macam tu. Contoh copywriting Siapa yang nak tanya tentang value proposition, yang tak tahu langsung value produk ataupun servis yang dia ada. Siapa nak tanya, saya buka lah untuk soalan. Sebelum kita pergi kita ada 8 lagi dan kita akan tengok contoh-contoh BMC yang telah dibuat. Buat siapa yang kuputih. Kalau ada tanya contohnya macam minggu lepas kita bagi contoh yang bisnes bekam kan. Apakah value proposition bisnes bekam? Apa unique selling point bisnes bekam tu sendiri? Dan servis yang dia bagi tu, apa value dia? Ataupun apa yang unik dia? Dan kita banyak kan bekam araian, bekam pakai tanduk, bekam macam-macam. Tapi kenapa saya kena pergi ke pusat bekam yang dibuat oleh puan? Ataupun saya kena pergi dapatkan servis bekam daripada puan? Ataupun ada contoh yang lain, puan boleh mengurut. Orang lain boleh mengurut juga. Kenapa saya kena pergi mengurut dengan puan, tak pergi mengurut dengan orang lain? Mesti ada sebab. Sebab tu maksudnya ada unique selling point lah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Nak tanya dekat value proposition. Dekat sini saya nak perempuan nanti untuk minggu depan. Nanti kita akan define sesuatu
Value proposition, puan-puan akan tulis apakah unique selling point puan-puan punya business yang puan-puan buat ataupun services yang puan-puan buat. Kalau kata ni banyak yang si business bagi tahu kalau kata buka kedai makan mesti ada satu menu yang killer. Yang killer. Kalau kata tak makan menu tu memang rugi lah. Memang rugi. Pernah tak pergi mana-mana kedai yang kita kalau kata tak test makanan itu memang bukan lah. Memang tak lengkap lah orang kata. Doktor, saya ada satu soalan. Sila buat. Bolehkah kalau harga kita murah berbanding dengan lain-lain tempat bekam, adakah ia jadi satu value proposition? Kalau kata harga murah, maksudnya tak adalah kita buang harga Dia ada beza Harga murah dengan buang harga dua benda yang berbeza. Buang harga maksudnya orang lain letak harga pasaran, dia ada range harga ataupun hitungan harga. Macam kalau kata bekam, satu cup bekam contohlah orang ambil RM5 ke RM6. Buang harga maksudnya kita letak harga RM2.5. Itu buang harga. Taknya macam ni yang kita ikut dalam package lah. Kalau ambil certain package tu dia akan lagi murah. Bukan buang harga macam jadi macam half price macam tu. Kalau kata puan buat package, selalunya kalau saya kalau untuk yang produk saya akan main macam ni tau. Saya kata okey, kalau orang tu sewa kereta, saya ada sewa kereta, saya ada kereta sewa. Kalau orang tu sewa kereta, sehari RM25. Kalau dia ambil, setengah hari RM55. Kalau dia ambil sehari RM100. Maksudnya sama tu macam puan lah. Kalau kata dia ambil separate package, dia ambil, lepas tu dia kata okey, saya nak bekam je. Bekam saja, contohnya harga RM100. Kalau bekam plus, contohnya, selalunya dengan apa yang bekam Saya tak tahu package apa yang puan ada. Dengan urut. Okey, package bekam dan urut. Contohlah kalau kita okey, bekam saja mungkin harga RM80. Urut saja mungkin RM80 juga. Kalau dia datang nak mengurut saja dia dah bayar RM80. Tapi kalau dia datang bekam saja pun bayar RM80 juga. Tapi kalau dia ambil dua-dua, kita bagi RM100.5. Nampak? Diskaun lah. Saya akan bagi diskaun sikit. Kita tak rugi, jangan kita tak rugi. Kalau ni tentulah saya akan buat package A. Kalau saya jadi puan saya akan buat package A. Ya. Orang datang, orang kata okey, saya nak booking package A, bekam saja Okey, harga RM80. Kalau dia kata dia minta kurang, okey nak boleh kurang tak? Boleh, saya nak kurang ambil package C. Package C RM150 siap dengan urut sekali. Nampak Maksudnya kita cross sell. Dalam masa yang sama, dia nak bekam je. Tapi dia fikir balik. Tak apalah ambil package C lah kalau macam tu. Package C RM1.5 je. Kalau dia ambil acing-acing RM160. Itu saya masukkan unique selling point dari segi pricing tu. Dari segi harga. Faham Terima kasih doktor. Faham. Puan dah buat package belum? Maksudnya ada tak package puan letak dalam copywriting WhatsApp business tu ataupun WhatsApp yang puan buat tu untuk bekam? Puan tulis okey, package A bekam RM80. Package B urut RM80. Package Ada. combo kan? Atau package C RM100.5 bekam plus urut. Ada? Ada. Kalau ada alhamdulillah. Kita maksudnya kalau ada orang jumpa kita fokus yang tu je. Contohnya orang tu nak urut je, kita cuba jual package bekam juga tak boleh. Sama-sama. Kalau saya buat benda yang sama contohnya orang tu nak ambil kereta daripada dia nak ambil sewa jam, terus dia ambil setengah hari. Daripada nak ambil setengah hari, terus dia jadi ambil sehari. Saya kata lah kalau puan ambil sejam, RM20. Kalau puan sewa setengah hari, RM20. Baik puan ambil sehari. Kalau puan hantar lambat, saya tolak, saya kira jam. Tak uji lah puan, tak nak dapat uji. Lah sekali pusing, dia kata tak apalah, sehari lah senang. Dapatlah kita buat sale yang sehari tu. Okey, ada lagi siapa nak tanya soalan tentang value kita ni? Ada tak? Value tak, Dr. Syukur value tak sebenarnya bercakap tentang harga kan? Value ni can be something which you delivered in the form of communication, in the form of knowledge, ability. Okey.
Itu untuk servis ataupun untuk produk. Mhm. Saya tanya puan jual servis ataupun jual produk? Kalau servis Sebab dah macam tu lah, bekam. saya ni memang master in service lah. Oh, more on servis lah. More on service. Kan kalau more on In servis, form of documentation ke apa kan. Marketing of documented item. okay. Soalnya kalau kata untuk servis, kalau kata tu based on kata communication tu, kadang-kadang orang lebih mudah bersembang dengan kita sebab kita ni sangat terbuka contohnya kan. Ini puan buat servis apa yang puan buat Buat masa ni saya tak bekerja. Previously saya ada agency manpower. Jadi saya banyak buat pengurusan sumber manusia. Okay, faham. Itulah kalau kata untuk value proposition untuk kau punya company ni, dia ternampak adalah khidmat nasihat. Nasihat, yes. Kadang-kadang orang boleh borak dengan partner kita ataupun dengan staff kita, tapi orang tak nak jumpa dia, orang nak jumpa kita juga. Mesti ada sebab orang jumpa kita. Mungkin kadang-kadang kalau kita tak buat terus turun. Kadang kita ni terbuka, kita ni jenis bersembang, jenis cara kita santuni orang. Knowledge lah. Knowledge information. Okay, saya beri contoh kalau untuk value proposition. Okay, kita tengok agent insurance ataupun takaful sangat ramai dalam pasaran. Tetapi kita ni, kita rasa kita nak beli daripada seorang tu je. Dan kita recommend kawan kita, abang kita, saudara mara kita beli daripada dia. Mesti ada sebab. Mesti ada something dekat dia yang buatkan kita rasa kita nak recommend dia kepada orang lain. Ini perempuan fikir tengok. Kan? Saya nampak yang perempuan ni mungkin more on macam tu lah. After the sales service lah. More on service. Kadang yang untuk contoh kalau yang untuk agent insurance, sahabat saya adalah buat insurance. Dia kata sampai tahap dia tak payah pergi close sale. Dia jumpa je, dia sembang. Dia sembang tak ada kena-mena dengan insurance pun. Ataupun tak kaful pun. Tanya khabar, sihat, anak orang. Dia nak buat background check, mudah je tanya anak orang, kerja kat mana, umur berapa, balik kerja macam mana keadaan sekarang. Dia cerita benda-benda yang kita nampak macam out of the context, tapi last dia akan bawa, dia swing, masuk balik. Dia akan tanya, abang anak 3 orang. Itulah saya tanya, macam mana kalau sakit abang kita mana saya pergi? Barulah dekat last pun dia, abang ada medical card ke belum? Kalau tak ada, tak apalah nak buat dengan saya boleh, nak buat dengan orang lain pun boleh. Kalau buat dengan saya ni, macam ni lah. Saya akan insyaAllah apa-apa saya beritahu lah kat abang. Buat macam ni, buat macam ni. Nampak Produk yang jual servis, jangan terlalu ekstrim terlalu ekstrim. Maksud saya adalah macam ni contohnya macam ramai orang jadi ejen insurans dekat Takaful, dia banyak bercerita tentang mati. Kalau perempuan sedar lah. Kan? Dia kata kalau kau mati, kau nak tinggalkan apa untuk anak bini kau? Kalau kau mati, dia kita macam mati je. Kita ni dah lah. Kan? Kadang-kadang kita fikir barulah nak kata berkeluarga. Dah kita macam mati kau dah. Risau pula kita kan. Contoh cerita, kau kalau mati kau bertinggalkan dekat family kau 300,000. Kau buatlah hibah. Kita dah fikir tu, mati. Kau dah mati. Jenuh lah macam ni kan. Belum apa kita dah mati dah. Kita jadi yang baik-baik kita jadi yang baik-baik tu. Kadang dia sembang dengan dia cara lain. Kau tak ada kes dekat sini kan. Kesian lah orang ni. Dia kita pusing. Itulah kau dah ada belum package hibah? Kau tak ada nak buat boleh tak ada. Aku pun ada juga. Contoh yang tu bang. Bodoh yang jual takaful itu jangan mematikan orang sebelum waktunya. Saya risau yang tu je. Sebab kelebihan kita jual servis, kadang-kadang kita cuba try too hard to make sure yang servis kita boleh jual. Kalau perempuan sedar lah. Kalau perempuan pernah tak mengalami benda tu? Pernah tak perempuan dimomokkan dengan kematian ni? Kan? Saya tak pernah kena. Sebab saya ada satu kemahiran berkomunikasi yang baik. Okay, alhamdulillah puan. Alhamdulillah. Kalau dia bercakap pasal insurans tu, saya sebenarnya kalau orang bercakap tentang sesuatu tu, saya akan ambil masa.
Saya akan belajar, saya akan baca kalau saya tak tahu. Saya akan tanya kawan-kawan saya. Saya akan bagi dia masa jumpa saya another appointment. Betul. Kalau dia boleh handle saya punya question, saya boleh consider. Kalau tidak, tidaklah. Betul. Sebab tu apa? Keputusan di tangan kita. Kadang bila orang try terlalu hard, dia orang macam paksa tau. Bila paksa, kita rasa very annoying. Rasa macam menyampah je muka dia ni kan. Walaupun pada mula jadi datanglah keadaan dia baik, datang dah keadaan baik, tapi pengakhirannya adalah menyampah dengan dia. Saya rasa buat bisnes ni kita tak patut menyampah. Kan. Itu saya kadang bukan Tak kisahlah dia apa pun, kadang-kadang cakap kita tu boleh merosakkan masa depan dia. betul. Dia masa depan tu panjang pun, tu yang ke depan. Ni yang masuk mood sekarang tu. Kan? So dia tengah minum teh tarik dengan Cicanai, tengah relax, tengok telefon kan. Nanti tadi tengah rehat. Kita datang try hard sangat, kita buat hard selling. Kita cerita benda yang bukan. Sampai dia pun rasa macam, aduh aku dah latih kat office tadi, baru nak minum teh tarik dengan Cicanai. Dah datang pula dia kata makhluk ni kan. Itu yang selalunya gitu lah, selalunya macam tu. Don't try too hard to make a business lah. Insurans perlu tapi tengok pada siapa. Betul. That's why saya kata, selling point ni adalah diri kita ni hidup dan mati dah pasti. Cuma kita takut macam something happen, injured, lifetime disability. Kita lebih perlu tengok itu daripada tengok ni. Ataupun kita buat something like endowment kan. Betul buat. Endowment going on more on saving lah. Macam mana kalau apa-apa jadi pada kita, the best option go back macam kata kita Prof Mahathir, the best thing still go back to ETF or AFP lah compare to insurance. Insurance more go for item, not for human. Human kalau kita nak medical support ke apa, saya rasa itu lebih perlu lah. Betul. Property, kenderaan, rumah takut terbakar atau hilang upaya membayar. Macam tu lah kita lebih perlu, saya rasa lah. Saya pun tak pandai sangat. For those yang jual servis, tak semestinya insurans terbuat kasus saja. Tak kisahlah servis apa sekalipun, saya nasihatkan kalau boleh kita educate dengan customer. Contohnya kita pakar dalam bidang kita, dan itu kita pakar. Contoh saya pakar dalam bidang mengurut dan juga bekam. Saya try to educate customer kita. Educate dekat dia, bagi dia nampak kesedaran. Kita katalah, okay, puan perlu kalau boleh setiap 6 bulan kena bekam, pun nampak cantik, circulation, darah macam semua bagai kan. Educate dia, apa benefit kita, apa semua bagai. Jangan cerita, kalau tak bekam nanti darah beku, darah beku kena stroke. Jangan cerita yang tu. Kan? Cerita yang educate more. Bila kita educate dia rasa value dia rasa dekat. Contoh macam ni lah, contoh macam bila kita pergi kedai ringgit, kan, kita beli barang harga RM7.10. Pakcik dia ringgit, tak apalah dia kata, RM7 sudah lah. RM10 pakcik tekah, ada pakcik bagi hadiah. Kita akan ingat pada pakcik tu. Kita akan ingat pada pakcik tu. Sebab kita kata, pakcik ni bagus, tak ada kira. Bocin ni tak kisah sangat pun. Ini dah kenyang. Okey, saya masuk yang kedua Saya tak nampak slide ni. Kat mana slide ni? Okey, doktor. Ya? Nampak ke semua? Okey, and then seterusnya adalah customer segment. Agak kecil sebenarnya, tapi tak apalah. Sebab saya nak masuk kan sebenarnya, tapi nak buat 2 slide. Saya kata tak apalah, nanti slide saya suruh business counselor share dengan perempuan. Perempuan boleh baca balik nanti. Okey, yang kedua adalah customer segment. Ini ada benda yang penting dia sebab 9 penting. Customer segment ni adalah benda yang wajib. Yang kita dah bincang minggu lepas. Kan, nak tengok siapa customer segment kita. Okey, salah satu 3 asas wajib dalam bisnes adalah kita kena faham siapa prospek kita. Dan kita kena mengukur beberapa ciri, contohnya contoh boleh mudah umur, jantina, lokasi, pendidikan, pendapatan, hobi dan minat. Ini paling basic lah, ada agama, kaum, sektor, gaya hidup. Macam lah. Saya buat contoh yang mudah Okey, contohnya adalah kalau kita ni jenis yang suka hiking,
Dan kita nampak okey ada peluang untuk jual seluar-seluar hiking, barang-barang panjat bukit, hiking dan sebagainya. Kita tahu dah, kita akan fokus untuk orang yang hiking sahaja. Sebab orang yang jenis suka bersukan dia akan beli benda, dia akan cuba upgrade sikit. Kalau hiking ni dia akan beli seluar hiking tu. Jual lah untuk harga yang affordable, insya-Allah dia akan beli. Sama jugalah contohnya kita fokus kita adalah kepada orang yang minat apa kepada yang untuk yang perempuan. Sekarang ni mungkin ramai dah lah yang perempuan minat berbasikal. Kita jual benda yang sesuai dengan dia. Bagi tahu kan sekarang basikal ni banyak fokus on lelaki. Kita jual contohnya okey, seat untuk basikal tu. Kebanyakannya seat basikal dibuat universal. Kalau kita boleh jual kita, okay, tak apalah you pakai seat ni sesuai untuk perempuan. You try jual pakaian basikal rumah atau apa ke. Fokus kita adalah satu je, fokus kepada dia. Itu yang dimasukkan dalam customer segment. Okey, contohnya ini adalah benda yang sangat penting sebab servis atau produk ni bukanlah kita tawarkan kepada semua golongan dan kita cuma hanya serve particular group of people saja. So, kita kena identify key prospect kita. Contohnya kita kena tahu umur dia berapa. Sebab copywriting kita boleh tailor made ke golongan itu. Maksudnya kita boleh fokus. Sebab dalam FB ad kita boleh fokus umur berapa tahun. Dan untuk dalam FB ad, that's why dia boleh link kalau yang siapa yang top off tracking off activity berbagai dalam Facebook tu, dia boleh detect umur kita berapa, apa yang kita search setiap hari, apa minat kita duduk di mana dan sebagainya. Dan dia boleh hantar kepada kita iklan daripada FB ad tu direct kepada kita. Contoh mudah, contohnya kita tengah bagus scroll tentang basikal. Tiba-tiba ada iklan dekat Facebook tulis sponsored. Sponsor tu maksudnya FB ad. Kita pun macam lah, macam mana pula kau tahu aku tengah cari tentang basikal? Pandai pula Facebook ni. Tak, sebab dia dah ada dia punya orang kata sistem dia yang mana dia akan cari gitu. Contoh kalau perempuan buka kedai makan, dan perempuan letak kedai makan tu dalam FB ad dan perempuan fokuskan orang berumur 18 tahun hingga 40 tahun. Dia tinggal di kawasan nilai contohnya. Jangan risau, siapa yang pernah check in dia daripada di nilai, dia akan dapat iklan. Dan dia tengok umur 18 ke 30 tahun. Lebih tailor made. Okay? Dan kita nak Doktor, yang ABX ni kita kena register ke macam mana? Ataupun ni kita kena buat. Kita kena buat daripada Facebook kita. Dan FBM ni pula kita kena bayar tu agak mahal sikit. Dia ada yuran dia kena bayar. Contohnya kita boleh set lah, kita boleh set untuk bulan. Kita set maksimum RM60 contohnya. kita kena register lah dekat diorang punya kita kena create account, kita kena create page kita. Kita jelaslah, okay, Puan ada bisnes apa tu Puan? tak ada, saya jual cikidis je. Tak, jual cikidis pun, kalau Puan create page, kita jelaslah, okay, Mrs. Cikidis contoh lah contohlah, okay, Cikidis. Buat Facebook page, and then dalam Facebook page tu nanti Puan boleh buat FB ad. Facebook ad. ABX macam tu. FB ad. Oh, AB ad, ADD ads lah. ADS. Saya cadangkan kalau nak tengok macam mana secara general Facebook ad tu, perempuan boleh pergi tengok dekat YouTube. Kat YouTube ni free kita tengok macam mana dia buat. Oh, kalau macam dekat IG dia ada tulis itu sponsored tu. Kalau kat IG. Semua advertisement, semua iklan. Kalau kata yang keluar dekat IG Puan tu, mesti ada kena mengena dengan benda yang Puan pernah search dalam IG tu. Contohlah kan, kita search Neelofa. Mesti ada iklan berkenaan dengan Neelofa nanti akan keluar kat kita punya IG tu. Oh, baru saya faham. Patutlah setiap kali macam kita dah search kan, lepas tu dia akan keluar balik apa yang kita cari tu, benda tu dia akan keluar je dekat kita punya FB kan ataupun IG. Dia akan keluar benda yang berkenaan. Kan? Okey. Baru saya tahu. Okey doktor, terima kasih. Itu yang kadang-kadang ada gak yang kan, yang macam pelik. Kenapa saya tak pernah search pasal benda ni, kenapa dia keluar je? Kita pernah tak use dekat Facebook kat atas tu,
Kan, kita search tentang politik semasa. Tiba-tiba ada video tentang politik, video bagaimana kan. Kita pun jadi macam, alah tak tahu pun, tak pernah ambil tahu pun. Contohlah, contoh saya setiap minggu saya akan search tentang sepak takraw league. Saya search tentang sepak takraw league. Lepas tu, hari Isnin saya search Jumaat atau Ahad. Hari Isnin dia akan keluar notification direct. Keluar. Okay, yang sponsor ni. Okay, perlawanan yang tahun lepas ni keluar juga. Perlawanan yang tahun bila pun keluar juga. Kita boleh tengok lah, ada punya dia ni. Ada update-update dia. Dan best ni kita boleh set tau. Kita boleh set sampai niche. Maksudnya kalau kita segmen tu, kita boleh cari sampai sekecil-kecil segmen. Itu yang kalau perempuan tengok, bila ada kedai-kedai baru buka, tiba-tiba kita dapat notification kan. Ataupun kita dapat yang tulis sponsor tu. Sebab mungkin dalam ABS yang dibuat oleh orang tu, dia segmentkan penduduk yang tinggal di daerah Salak Tinggi ataupun Sepang. Memang siapa yang pernah check in dia berada di kawasan tu, mesti dia akan dapat iklan tu. Dapat tak? Clear tak kat sini? Okey, faham doktor. Okey, contohnya prospek kita. Prospek umur 15 hingga 25 tahun adalah berbeza Cara kita tulis daripada prospek umur 30 ke 45 tahun dan juga pada 50 tahun ke atas. Okey, barulah kesan copywriting kita tu bila kena pada umur ataupun audiens yang disasarkan. Biasanya copywriting ni dia tak ada benda yang general. Dia mesti ada sasaran dia. Mesti ada yang kita spesifikkan. Contohnya kalau kita target kita nak jual servis, kita dah servis urut badan ke, servis jual insurans ataupun takafu ke, mesti kita tengok orang yang berkejaya, orang yang ada duit, orang yang boleh bayar, komitmen dan sebagainya. Janganlah target pada orang-orang yang belum ada komitmen, baru nak cari komitmen. Target orang yang dah, orang kata yang dah ada duit, yang dah ada kerja, yang dah establish, dia tak ada hal untuk buat pembayaran untuk insurans dan sebagainya lah, ataupun takafu. Okey, untuk customer segment, siapa yang tak clear? Maksudnya dia tak tahu, dia ni meniaga tak tahu siapa segmen dia. Kalau kita jual goreng pisang, ada soalan kalau kita jual goreng pisang, siapakah kita punya segmen? Customer segmen kita. Penduduk kawasan kita yang terdekat. Okey, penduduk kawasan kita yang terdekat. Mungkin selain daripada itu, pekerja yang melalui di kawasan utama tu, pengguna jalan raya tu. Okey. Selain itu kena ada big distance lah daripada tempat kita berjaga tu. Okey, kalau okey saya setuju dengan Puan Sadika tadi. Puan bagi tahu orang yang lalu kat situ, kawasan terdekat. Okey, kalau kita dah tahu segmen kita adalah orang yang lalu di tepi jalan tu, orang yang duduk kawasan terdekat, benda yang paling penting adalah bila orang lalu, orang nak nampak. Bila nak orang nampak, kita kena make sure kita ni visible. Nak membuatkan kita visible, kita kena letak banner, stand banting ke apa ke yang orang nampak kita. Saya bagi contoh kalau Puan pergi mana-mana, drive ke mana-mana, kalau dalam banyak-banyak kereta, ada satu je kereta warna pink. Puan akan nampak siapa punya kereta pink ni Sama kan dia parking kat Tesco ke apa kan. Puan tengok kereta tu pelik sangat. Kereta tu paling buruk, pintu pun tak ada. Puan akan tunggu, siapa punya kereta tak ada pintu ni. Nampak The way dia buat macam tu, lain pada orang lain, dia nak visible, nak make sure orang nampak dia. Sama macam ni lah, sama macam anak-anak kita lah kan. Kadang-kadang kata anak-anak 3 orang, anak kita yang last kali tu, pelik tu perangai dia. Sebab dia nak visible, dia nak cari perhatian kita. Sebab kita tengok anak kita sama je, tengok tak apalah anak kita rehat, sebagainya. Tapi dia nak perhatian daripada kita, dia nak bagi kita nampak, dia buatlah perangai dia. Yang buatkan kita rasa kita nak bagi perhatian lebih kepada dia. Okay? So maksudnya visible Macam cakap tadi, kalau kata Puan berkata tu betul lah, nak orang lalu, nak tempat dan sebagainya, kita kena make sure orang nampak kita. Sebab kita duduk di jalan. Bukan kita duduk tengah jalan ataupun dekat divider. Di tepi jalan, kadang kesilapan kita adalah kita rasa tak tahu lah saya nak kata macam mana. Kadang kita nak berniaga tapi kita nak menyorok sikit. Kan? Kita parking kereta depan tu. Kan? Dia kalau yang jual dia goreng pisang, kita kena pastikan pertama, orang senang parking. Lagi cepat lagi bagus. Orang datang drive thru pun tak apa.
And then kita kena buat banner ataupun banting yang colour dia orang nampak. Letaklah colour yang orang nampak. Contohnya kita brandkan produk kita goreng pisang pink. Goreng pisang pink, goreng pisang kuning. Lepas tu kadang-kadang kita jumpa kedai kuning. Macam kedai kau kat mana? Kedai kuning. Kau Google lah kedai kuning, jumpa kedai aku. Itu dia visible daripada colour, daripada orang nampak dia. Sebab orang kena ingat orang tak semua orang kenal kita tau. Kita bukan artis. Tak semua orang kenal. Itu saya selalu pesan kepada pelajar, kepada saya punya kadang yang dapat kasih nasihat daripada saya kata kena faham kita ni bukan artis. Kita ni bukan menteri. Tak semua orang kenal kita. Mungkin kelab tinggi je orang kenal kita. Kita pergi jauh berasal tinggi kau tak kenal kita dah. Kan? Kita sebut nama kita. Siapa nama siapa? Puan Nora Hafizah. Hafizah mana? Tak kenal pun. Contohnya kan. That's why kena visible. Kena pastikan kita ni visible. Orang nampak. Okay. Sebab kalau kita tahu sasaran kita adalah, segmen kita adalah orang yang dalam, maka kena orang nampak kita. Kalau sasaran kita adalah kita nak educate orang yang umur 30, 45 tahun ke atas. Bayangkan kalau kita nak jual produk kita ataupun servis kita pada orang yang berumur 45 tahun ke atas. Kita bayangkan 45 tahun ke atas, dia tak nak fikir yang pening-pening dah. Dia kalau boleh tidak benda yang akses, senang akses. Kita buat servis contohnya kita jual barang makan, kita boleh hantar ke rumah dia. Kita boleh datang hantar, buat COD lah, cash on delivery, datang hantar barang, ambil duit. Sebab bukan dia tak nak keluar rumah, dia ada komitmen lain nak buat ke rumah. Dia tak ada masa nak pergi setakat nak ambil nasi tomato 2 bungkus tu. Tak apalah, duduk rumah je lah. Okay. Dah tahu kita punya segmen kita macam mana, siapa segmen kita. Dah senanglah kita nak target. Shoot dia siapa. Kalau sembang dengan orang muda, dia sembang bro-bro kan dia. Kalau sembang dengan orang tua, dia sembang dengan abang-abang. Kalau sembang dengan pakcik-pakcik, dia panggil pakcik-pakcik. Kita tengok segmen dia. Okay. Ada yang tak clear kat sini, customer segment? So far Alhamdulillah. Alhamdulillah faham tahu segmen kat mana. Sebab minggu depan kita nak detailkan segmen, puan-puan akan tulis segmen saya adalah sekian. Minggu depan perempuan akan share dengan saya. Apabila dah 2 minggu saya share dengan perempuan, minggu depan perempuan share dengan saya pula. Saya nak tengok perempuan tulis apa. Yang grup saya tu tak ada kosong senyap ni. Tak ada yang bertanya, tak ada yang apa. Okey, kita tengok customer relationship lah yang nombor 3. Okey, macam mana cara kita nak retain hubungan kita dengan customer kita? Macam mana kita nak pastikan hubungan kita dengan customer kita tu tak putus? Ada setengah orang buat tu membership card, loyal bonus point, contest, after sales service, warranty card, customer assistance system. Okay, sebagai contoh saya pergi ke farmasi. Sekarang dia banyak farmasi yang buat membership card. Dia nak pastikan dia dapat maklumat kita. Dia kata tak apalah bang, abang ambil lah membership card, free je. Okay, kita ambil lah free. Apa yang farmasi tu dapat? Farmasi dapat detail kita. Kita isi borang dapat nama kita, dapat alamat kita, dapat nombor IC kita, dapat nombor telefon kita. Okey, ini bila dia buka cawangan baru, dia akan hantar WhatsApp kepada kita. Kita baru buka tempat baru dekat sekian. Diskaun 30%. Itu adalah maksudnya customer relationship. Itulah cara macam mana kita nak retain hubungan dengan customer kita. Okey. Setakat ni perempuan guna cara apa untuk jaga customer relationship jaga hubungan dengan customer, perempuan gunakan cara apa? Hantar WhatsApp ke, after sales service ke, kita tak tanya customer kita. Kan, contohnya macam kalau kita mengurus ataupun kita bagi servis yang servis lah, servis income, saja dia macam mana hari tu? Sihat okey. Income okey. Lega tak sakit-sakit tu? Kalau kita jual barang bintang, macam mana kita nak retain hubungan dengan customer kita? Kita akan bertanya khabar dia. Apa khabar? Lama tak nampak. Kadang benda simple-simple macam tu, membuat customer kita rasa dia ni dekat dengan kita. Macam biasalah kadang kita pergi kedai makan yang kita dah biasa pergi. Orang borak kita macam orang tu dah kenal lama kita. Padahal tak kenal, kita tak tahu nama dia pun. Kalau kita pergi setiap hari, kita pun tak pergi 3 hari.
tak nampak dia 3 hari ni pergi mana? Sibuk ke tak sihat ke? Bila orang tanya macam tu kat kita rasa macam ni ambil tahu buat pasal aku kan. Itulah cara kedai makan ambil tahu tentang customer. Okey, ada cara lain yang saya ambil tahu tentang customer. Perempuan pernah tak pergi ke Petron isi minyak? Pernah tak pergi Pernah. ke Petron isi minyak? Apa Petron buat? Pernah Petron bagi tanya kan, minuman free. minuman free. Dia tanya tak? Ada kad tak? Ada kad tak? Kan, kad Ada loyalty partner, ada yang loyalty card. kad apa kad apa benda yang dia punya Petron tu? Loyalty card. Loyalty card. Dia akan tanya, cik nak isi RM50 ni. Tak ada loyalty card ke? Rugilah RM50. Dapat puan 50. Tak apalah saya pergi satu. Cubalah puan pergi ke Petron. Puan dah ada 50 keping kad lah. Lepas tu puan cakap, saya lupa lah kad saya kat mana. Kita dapat yang baru. Dia akan bagi yang baru. Itu macam mana Petron sebelum ni Petron tak pernah wujud di Malaysia tau. Okay, Petron masuk ke Malaysia. Okay, and then dia dah establish. Dia nak make sure orang kenal dia. Dia bagi kad kepada kita. Bila dia bagi kad kepada kita, kita letak kad tu kat mana Tahunya kad Petron tu kita letak dalam kereta ke tak dalam rumah? Dalam kereta. Dalam kereta. Bila nak isi minyak, masuk di Petron atau masuk dalam kereta, tengok, kad Petron. Okay, Petron je lah, kat point. Kan? Takkan kita dapat point. Orang tak tahu tahun bila dapat point kan? Kita isi ada RM5, RM10, RM10. Takat ni kalau saya pergi ke Petron, tak pernah lagi lah. Orang kata, tak bawa kad. Kalau tak bawa kad, dia akan bagi kad. Lalah kita tengok dalam kereta kita ada 5-6 keping kad lah. Dia tak pernah kisah pun dia akan bagi. Dia dah macam pemurah gila Petron ni. Baik dia kat orang kan. Tak kena bayar pun. Sekarang ni Shell dah tengah buat balik Shell dia tengah bagi kad bonus link. Banyak Shell dah buat lah. Bagi kad bonus link secara free. Dapatlah payung, kat cukup 1000 point, 2000 point. Kalau 2000 point maksudnya RM2 dah beli minyak pada dia. Itulah cara macam mana syarikat-syarikat yang minyak lah. Dia buat kat kita customer relationship. Okey, sebenarnya perempuan buat macam mana kalau untuk pastikan customer tu tak lupa kita, ingat kita. Dia perempuan buat. Doktor, macam saya kan buat servis bekam urut tu. Selalunya kalau dengan customer, saya takkan tanya feedback sebab bagi saya macam kita malu lah juga kalau nak tanya feedback. Kalau dia cakap sendiri, sedap badan lah, kaki sedap lah macam tu, lepas saya diam je lah. Okey, alhamdulillah, syukur macam tu, Allah yang beri kesembuhan. Lepas tu kalau yang macam nak jaga hubungan tu, kalau misalkan saya dengar ada yang customer saya yang tu dia ada sakit ke apa ke, saya cuma pergi datang melawat, tapi saya tak akan cakap sebab saya rasa macam itu try too hard to get customer. So saya akan just play low lah, dia just melawat dia. Lepas tu tanya macam ni, bagi dia nasihat sikit macam apa simptom dia macam ni, macam kita bagilah nasihat macam sikit lah, tak banyak. Sebab orang tu dah macam dia dah sakit, kita pula nak kata macam bekal, jadi macam rasa lagi menekan dia. So normally saya tak akan tanya feedback, saya biar dia orang yang bagi tahu saya macam tu. Macam tu okey ke tak? Okey, saya cadangkan puan jangan tanya feedback, puan tanya khabar. Tanya khabar. Assalamualaikum, apa khabar puan? Sihat ke? Lama tak dengar. Cerita. Kadang gitu je, kadang semudah tu je. Apa khabar? Kan? Bila cakap, alhamdulillah kak, sihat kak. Akak macam mana? Bila dia start respon macam tu, kan? Barulah kita masuk jarum. Kan? Dia kata, puan. Saya tak berapa biasa macam tu. Hanya kita tanya khabar je. Apa khabar, sihat ke? Ya, bila dia respon, maksudnya dia ingat lagi, dia save lagi nombor kita. Kita tanya khabar kita balik, and then kita tak sihat, alhamdulillah sihat. Itulah. Macam mana, duduk mana sekarang? Kadang kita tanya tu, tak ada kena mengena pun dengan barang yang kita jual.
Duduk mana sekarang, kan? Musim-musim COVID ni, hati-hati kalau keluar. Dia jaga. Kadang dia kalau kata dia nampak sangat, dia akan tanya, kenapa akak baik sangat dengan saya ni? Dia tak, akak teringat kat awak itu, awak pernah datang kan, bukan dengan akak dulu. Akak teringat kat awak, itulah tanya khabar tu, nak tahu kan, sihat ke tak sihat ke. Kalau macam tu je dia start macam tu je. Bila in the end dia last macam, oh, akak ni ingat kat aku punya ni. Taklah bila datang kan, kadang-kadang dia sampai hubungan dia tu, jadi macam keluarga ke tau. Dia datang kawasan tu dia akan melawat kita. Tak ada kena-mengena pun kadang. Tapi saya buat begitu lah. Dengan customer saya akan tanya apa khabar. Sebab saya tahu customer saya, dia akan sewa kereta Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari tu. Hari Khamis saya akan beritahu, Assalamualaikum, apa khabar, sihat ke, kerja macam mana sekarang, okey. Kalau saya tahu customer saya ni jenis yang main saham, macam mana saham sekarang, trading okey ke. Dia orang akan macam, dia ni tahu lah pasal aku. Padahal kan dia tahu. Dia kan cerita kita masa dia nak sewa kita itu. Kita akan tanya dia kerja apa. Okay. Ini saya cadangkan puan tanya dia khabar je. Janganlah try hard sangat. Kan? Puan tanya khabar je kat dia. Apa khabar? Di mana? Macam mana kerja? Kan? Kalau cakap serabut lah kau sekarang, banyak kerja nak kena buat. Tak apalah, jangan stres. Akak doakan moga kerja tu dipermudahkan. Dah, sudah. Itu je. Lepas tu kita tunggulah lepas tu. Tak payah suruh. Kita kontak dia akan kontak kita balik. Okay, clear Saya masalah boleh? Ya buat. Saya punya pengalaman lah. Saya tak pernah tanya khabar sesiapa. Oh, ya ke? Saya cuma hantar good morning wish. Okay. Kalau yang Islam tu Assalamualaikum. Itu pun hanya seminggu sekali. Atau kalau dia memang ni lah. Ataupun festive season sajalah. Okay. Macam mana respon Pak? Macam mana respon hantar Assalamualaikum je respon dia orang? Okay. Customer saya ni kadang-kadang suka menyusahkan saya. Suka datang lepak kat pejabat pasal banyak benda nak tahu. Oh, okay. Datang lepak jadi apa-apa yang dia orang nak tahu tu petang tu kadang-kadang saya terpaksa stay back sampai malam. Oh, ya ke? Itu sebab saya nak start back saya punya agensi tu susah sebab kerja saya agak penat. Staff saya selalu stay back sampai pukul 10, 11 malam. Pasal orang tak balik. Jadi kalau dia orang datang, dia orang lepak sebab nak tanya macam. Dia orang datang kadang-kadang dia orang bawa bring klien. Oh, okay. Kadang-kadang bawa referral, kadang-kadang ada problem. Jadi semua apa ni lah nak dapatkan something lah. Mesti ada masalah ke apa ke. Betul tak? Kadang berapa kali dia datang, kita tanya apa khabar, macam mana, kenapa datang, sihat ke. Kalau kita terlampau push kan, orang takut, orang lari. Betul. You kena relax. Jadi bila you relax, saya selalu gunakan term ni lah, natural. Agensi saya dah tutup lama. Saya baru semalam dapat mesej somebody hantar mesej so sweet apa semua. Dia kata, tak sabar nak pergi office dengan cerita pindah pejabat baru. Saya memang pindah pejabat baru. Tapi saya tak pergi ke pejabat sebab saya kurang sihat. Saya dah hampir 6 tahun tak masuk pejabat. Baru nak slowly, nak move back, nak start back. Tapi saya tak nak buat manpower sebab saya penat. Saya tak boleh terkejar-kejar. Saya cadangkan, macam ni lah buat. Saya cadangkan, siapa-siapa yang nak buat customer yang keep dengan customer tu, sama kita kena ada cap dengan dia. Dia customer, kita adalah ni lah. Kita ada cap lah. Ataupun dia klien kita ada customer, kita ada businessman, atau businesswoman. Kita nak ada gap dengan dia tu. Jangan sangat. Bagi dia ruang. Bagi kita kena perlukan kita punya ruang, dan bagi dia ruang. Dan kita kena jadi natural. Jadi nampak macam dia. Kawan-kawan saya yang buat spa pun semua macam tu. Sampai kadang tak ringan tangan. Tak putus-putus. Orang yang sama datang berulang. Datang pula. Next time datang bawa kawan pula. Maksudnya dia ada hubungan baik tu dengan customer tu. Mesti ada dia sembang-sembang. Kan? Customer dia, klien dia rasa selesa dengan dia. Masa dia, saya perasan lah kawan-kawan saya yang buat spa tu, masa dia bagi servis tu, majoriti dia akan cakap tentang
natural healing, holistic healing. Sebab saya pun biasa juga pergi buat treatment dengan dia orang kan. Natural healing, holistic healing, kemudian produk yang digunakan tu kan. Jadi dia macam tu, dia itulah value proposition untuk yang sahabat puan tu. Knowledge. Sebenarnya knowledge. Dia bagi value. Ini customer relationship dah, dia katanya tak apalah, nanti moga sihat lah, moga segar lah sikit badan kita bagi harapan-harapan yang positif kat orang. Itu adalah cara kita customer relationship juga. Kadang macam orang kata tak apalah, saya doakan, contohlah kita bagi kat orang tu RM10 kan. Kita boleh bagi kepada ramai orang RM10. Tapi bila kita bagi RM10 kat orang tu pegang kita, terima kasih puan, saya doakan semoga puan dipermudahkan rezeki, puan dimudahkan urusan, puan juga tak gandakan rezeki semua bagai puan kita akan ingat orang tu, confirm kita akan ingat orang tu. Artinya macam bagi emotional support lah kan, doktor? Kadang kita bagi sokongan, bukan kata-kata positif, Tak berkata tapi kita just macam memahami lah, so kita just be there. Macam yang melawat seorang yang sakit ni kan, just be there. Saya macam saya pun sama juga, saya tak terhege-hege, saya tak akan cakap apa-apa. Saya akan just diam and just cakap yang benda yang baik-baik lah, positif lah, be strong macam tu. Sebab tak mau, sebab again, saya perhatikan kan yang klien saya end up to be my best friends. So, diorang keep on repeat macam about repeat treatment. Then saya buktikan daripada fakta, saya kata okay, buat dulu ni dalam masa 3 bulan, then jangan ambil apa-apa ubat. Lepas tu pergi check up, buat check up, normal check up tu, apa nanti kolesterol akan turun, diabetes reading, blood sugar tu akan turun. So, dari situ terus naturally dia akan jadi satu habit, dia akan datang satu amalan lah, saya kata datang tu niat kerana Allah Ta'ala, berbekam sunnah. There's 2 point je yang mula-mula akan pakai. My first intro kalau jumpa klien baru, saya akan tanya apa niat datang sini. Saya betulkan niat dulu lah. So macam saya pun berdakwah sikit dan saya pun betulkan niat sikit. Sebab kadang-kadang ada juga yang buat muka kan, buat bukan muka, oh saya nak cantik, saya nak macam kasih awet muda lah apa, tak ada point. Saya kata tak, kita betulkan dulu niat lah. So Alhamdulillah macam tu lah, tapi tak terhege-hege lah, macam tak try too hard. Cuma ada juga orang komplain dengan saya, dia kata saya tak macam certain client, dia kata saya tak iklan, dia kata saya tak go all out. Saya kata saya macam copywriting tu kan, sometimes dia macam sound gede sikit, macam marilah macam saya tak suka macam tu, macam saya nak buat yang natural je. Saya kata value yang pun ada adalah puan boleh natural dan puan boleh bernasihat dia. Ingat nasihat bukan sekolahkan dia tau. Ya, jangan sekolahkan customer. Nanti customer kata macam, ini aku datang ke sekolah je kan. Ya, jangan sekolahkan dia, maksudnya nasihat dia elok, tanya khabar dia. Kita kata cerita dia yang berpolisi. Sebab saya sedar kadang-kadang bila ada setengah lah orang yang mengurut, dia sekolahkan orang tu. Ya, sampai tahap orang tu rasa macam aku cukup menyampah kalau aku just pergi urut kat wak ni. Aku datang asyik kena je. Memang ada. Saya kira apa yang kena? Dia sekolahkan aku. Kan? Kau ni badan macam ni kan. Kau kena ni. Jangan kutuk dia. Jangan kutuk dia. Ya, tapi tak adalah saya kata perempuan tak buat perangai macam tu dia nasihat kan, alhamdulillah bagi benda yang positif dia kata. Itulah kata, kadang kita tak sedar kita dah ada value proposition. Dan kita dah ada berbuat customer relationship dengan customer kita. Kita dah buat pun customer relationship tu. Tanya khabar, kita bagi nasihat, kita macam-macam lah. Contoh kalau kata orang sakit ni dah. Contohlah, kanser tahap 4. Kita doa kita pun kenalah betul. Janganlah saya doakan semoga dia sembuh. Jangan minta doa sembuh. Kan? Jadi kita tak apalah, saya doakan semoga sakit ni dipermudahkan urusan dia insya-Allah. Kan elok macam tu. Kan? Tapi kita telah terprogram, kita cakap semoga ini tabah yang benda ni. Itulah ujian daripada Tuhan. Mana kan? Semua ada ujian masing-masing. Janganlah doa yang bagi harapan terlalu tinggi. Sebab saya kadang-kadang dengar juga orang doakan terlalu tinggi. Saya doakan semoga disembuhkan daripada penyakit ni.
Padahal dia tu dah nazak tau. Memang ada. Saya pun dengar macam, dia kata kau doa apa tadi? Aku doakan semoga diri dia sembuh kan. Dia kata kalau diri sembuh, menyusahkan keluarga dia, kau rasa macam mana? Saya kata yang kau je. Kadang untuk ustaz yang baca doa dia pun kadang dia kena beritahu kat dia juga. Kata doa tu pun doa dalam Melayu dipermudahkan. Mudah dia maksudnya kalau urusan dia untuk disembuh, mudahlah untuk disembuhkan tu. Kalau urusan dia dengan Allah tarik nyawa dia dimudahkan urusan yang tu juga. Janganlah disembuh Contohnya orang tu dah tak ada kaki kan. Saya doakan semoga ada kaki semula. Jangan. Doakanlah semoga dipermudahkan urusan dia. Okey, saya masuk yang keempat Okey, distribution channel. Cuba tengok habis baik yang kita habis kan. Okey, ni adalah salah satu 4P dalam kita ada marketing mix 4P tu. Okey, place, price, promotion, person Okey, dalam marketing mix 4P. Okey, sini kita kena identify apa cara kita sampai ke produk kepada customer. Okey, apa supply chain yang kita nak guna sama ada manufacturer terus ke end user ataupun melalui beberapa intermediary seperti wholesale, retailer, agent dan sebagainya. Ini saya maksudkan macam ni Kalau kita ada agent, kita pastikan agent kita boleh menghantar produk terus kepada customer. Sebab kalau customer call dia angkat. Customer WhatsApp dia respon. Itulah distribution channel. Distribution channel adalah kita menggunakan agent. Agent ni adalah sebagai supply chain. Dia ambil produk daripada kita, dia sampai kepada customer. Janganlah nanti agent yang bila call tak angkat, kerja office hour. Jangan Pukul 5 petang orang call nak beli sambal. Contoh kita jual sambal Sambal apa pun tak kisahlah. Orang call atas pukul 5, sorry lah. Urusan saya 8 hingga 5 petang sahaja. Janganlah macam tu. Bisnes ni adalah waktu-waktu dia. Tapi tak adalah kalau orang call 12 malam kita layan juga. Tak. Maksudnya mesti agent tu dia jadi sebagai kita punya distribution punya tools ataupun vehicle. Jadi sampai ke produk kepada orang tu. Okey, dan distribution channel juga boleh membawa masuk mengenai outlet kita dalam sama ada secara offline ataupun online Okey, dah letak kita dah letak belum dalam Google Maps. Kita punya company ataupun kita punya servis. Siapa yang belum, register dalam Google My Business, nanti tengok dalam YouTube macam mana nak register Google My Business. Contoh Google My Business ni mudah je Jadi kalau saya search dalam Google, kedai asam pedas. Dia akan keluarlah kedai asam pedas A, B, C dan D. Maksudnya kedai-kedai yang keluar tu adalah kedai-kedai yang dah dipointkan dalam Google My Business. Sebab saya dah faham dunia semakin canggih. Kalau perempuan tu buat servis dan sebagainya, perempuan kena letak dalam Google My Business. Bila saya search servis bekam salak tinggi. Keluarlah bekam Puan Norma. Dia tak sekali. Jadi bila saya search dalam map lah, saya tulis bekam, find nearby. Dia akan bagi bekam yang sekitar dengan saya. Saya pilih saya nak pergi mana. Okay, nanti saya explore Thank you, doktor. Nanti saya explore benda tu. Dia bukan apa, memang kadang-kadang kita ni ada yang malu-malu juga kan. Kadang orang cari kita tak dalam tu. Kadang kita sedar tak perempuan, bila perempuan letak dalam yelah, perempuan nak search sesuatu di tempat yang asing. Itulah perempuan pergi ke utara, pergi ke Perlis. Nak makan laksa sedap. Kita pun tulislah laksa dalam Google. Keluarlah kedai laksa di sekitar Perlis. Dia akan tulis find nearby. Tekan find nearby. Dia akan bagi buat laksa yang terdekat dengan kita. Dia akan tulis lah berapa kilometer. Itu adalah Google My Business. Itu kelebihan ni. Dia letak dalam Google Map. Dia akan pointkan kita ke situ. Okay, macam Doktor tu free ke? Itu free. Oh, okey. Yang itu free. Perempuan boleh tengok dalam YouTube cara nak register benda tu. Saya tak go juga detail tu, sebab detail tu kena macam face to face. Kelas. Senang saya nak monitor, saya boleh tengok okay, puan dah siap belum? Kalau macam dalam online ni susah sikit saya nak monitor. Nanti kita ada kelas pemasaran nanti, kita tengok macam mana. Okey, nombor 5 adalah kreativiti kita. Okey, kreativiti kita kena faham apa kita punya key activity, kita punya perniagaan. Dia mudah je, perempuan boleh senaraikan. Apa aktiviti utama yang ada perempuan buat dalam bisnes perempuan.
Kan, ini perempuan boleh tahu kalau perempuan punya bisnes adalah menjual goreng pisang, perempuan kena fokus on menjual goreng pisang lah. Walaupun kita tahu depan tu perempuan letak juga apa, coklat moist lah, apa bagai semua kan. Perempuan kena tahu, main bisnes adalah goreng pisang. Fokus kat situ dulu. Letak kat sini Sarakan operasi aktiviti utama yang dalam melaksanakan bisnes kita. Okey, dia merujuk pada aktiviti yang membolehkan bisnes kita dapat dijalankan secara optimum dari segi kos operasi dan maksimumkan dari segi hasil untung. Okey, and then contohnya kita guna website bersama payment gateway bagi memudahkan proses jual beli di antara kita dan buyer. Kita menggunakan platform pelajaran Shopee ataupun aktiviti recruiting untuk agent dan dropship. Kalau kita punya aktiviti adalah kita merekrut agent dan dropship, kita kena pastikan kita jaga dia orang itu. Kalau kita gunakan payment gateway ni maksudnya kita guna macam mana platform yang ada dalam Lazada ataupun Shopee. Kalau perempuan nak gunakan platform Shopee Pay pun boleh. Nak gunakan direct masuk account pun boleh. Kalau kata perempuan punya main business adalah menjual sesuatu produk, fokus on produk itu dulu. Kalau ada produk sampingan tak apa, produk sampingan. Produk sampingan itu adalah produk-produk lain yang memberikan pendapatan juga. Okay, kadang-kadang kita lupa yang kita jual apa. Kan? Betul tak? Kadang-kadang kita kalau kita ke kedai makan, kita jual kedai tom yum, kedai tom yum. Tiba-tiba ada orang letak kat kita kuih, ada orang letak kat kita kopok, ada orang letak kat itu. Memanglah boleh terima tak ada masalah. Tapi perempuan kena ingat perempuan punya bisnes asal tu adalah menjual tom yum. Jangan sampai benda-benda sampingan tu dia mengganggu aktiviti kita yang utama. Kadang-kadang bila terlampau lombokkan banyak sangat produk-produk lain, orang tak kenal dah produk kita. Orang tak kenal dah kedai tom yum kita yang sedap tu. Okay, so kena pasti apa perempuan punya aktiviti. Okey, kita pergi kat resources kita nak cuba habiskan. Okey, key resources adalah cara ilmiahnya sumber asal dan perniagaan. Selalunya kita ada land, labor, capital. Saya beri dululah. Saya dah banyak berubah dah. Orang-orang yang ada bisnes online tak perlu outlet pun. Tak perlu kedai pun. Tak perlu kedai secara fizikal pun. Dan ada juga artificial intelligence ataupun AI sistem dan juga semakin kurang staff. Okey, di antara contohnya artificial intelligence, kalau perempuan nak beli satu produk, dia akan auto respond. Betul tak? Dia kata, ya, kalau perempuan tekan dekat link WhatsApp tu, saya nak. Itu adalah AI. Dia terus hantar ke orang tu, saya nak. Kenapa tak buat WhatsApp yang ada link WhatsApp, whatsapp.my tu. Dalam iklan. Okay, itu adalah contoh artificial intelligence. Apa nanti perempuan buat. Tapi contoh nanti saya contoh kat mana Okey, tak boleh contoh dalam nanti saya forward dalam group WhatsApp. Contoh macam mana saya buat copywriting, saya bagi link WhatsApp sekali orang tu. Dia lah contoh Okey, doktor. Lah. Kalau perempuan nak mudah, perempuan copy apa yang saya buat tadi tu, perempuan ubah je. Ubah nombor telefon tu ubah kan? Nombor telefon ubah dengan maklumat atas. Contoh macam saya punya, saya buat untuk sewa. Janganlah perempuan buat bekam tulis. Kereta untuk disewa. Janganlah yang tu. Ya. Contohlah bekam terhangat di pasaran. Package A, package B, package C. Bukan nombor telefon di bawah tu. Bila orang klik dengan nombor telefon tu sampai kat kita. Saya tak tahu ke mana lagi Yang ni saya fikirkan. Saya suruh business counselor hantar ke. Letak dalam slide je nanti. Okey, kadang-kadang capital tak perlu pun kalau kita guna investment sheet. Okey, pernah tak tengok bisnes yang tak mengeluarkan modal? Kan, saya bagi contoh mudah Okey, saya nak jual suplemen untuk menguruskan badan. Contoh Okey, saya pergi ke kilang, saya beli beberapa sampel untuk produk saya ni. Dan saya iklankan dalam Facebook. Saya mencari ejen. Untuk jadi ejen kena bayar RM300. Saya akan bekalkan dengan produk beberapa paket dan sebagainya. Saya buat bisnes bukan duit saya tau. Saya buat bisnes menggunakan duit yang ejen bayar kepada saya itu. Kadang-kadang agensi, ada agensi yang tinggi, ada agensi yang rendah. Kadang-kadang kita kumpulkan duit ejen tu dah boleh lah rolling. Kita punya next cycle tentang kita. Itulah bisnes tanpa modal. Tanpa modal maksudnya bukan tanpa duit. Tanpa modal kita lah. Kita menggunakan modal orang lain.
Okay, kena ingat kita punya skill dia kita apa benda. Kalau kat capital lah kita punya skill sources. Kalau edit lah. Okay, saya go through key partner. Kita perlu identify siapa partner kita. Maksudnya tanpa dia, bisnes kita tak boleh jalan. Okay, kita beritahu boleh jadi partner kita adalah stakeholder. Stakeholder ni adalah orang yang ada kepentingan dengan kita. So, supplier, networking, kita sama kita, agent business, partner, leader, ataupun buy joint venture. Minggu lepas saya beri contoh, partner yang kita ada adalah kalau kita buka kedai jual mi udang. Partner kita adalah orang yang nelayan yang menangkap udang. Itu adalah kita punya partner itu. So, tanpa dia, kita nak jual mi udang tak boleh. Sebab kita boleh jual mi, kita tak ada udang. Okey. Macam mana rehat sekejap dengan tip ni. Kita nak bagi bargaining power terhadap supplier. Banyak juga bisnes yang down. Dan probability akibat tergantung sangat pada suatu supplier. Sediakan kuasa menentukan dia beli. Ada supplier yang menentukan. Kan, jenuh kita kat Malaysia ni macam beras, baja, makanan ayam. Semua ambil daripada Thailand. Semua supplier yang menentukan harga. Bukan kita menentukan harga. Dia orang naikkan harga, kita tak boleh buat apa-apa. Dia macam gula lah. Naik dia gula, kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak protes, tak boleh nak stop beli gula. Kita jalan je betul. Itulah bargaining power of supplier. Supplier ada power. Bargaining power of customer, customer ada power. Customer menentukan harga. Okey, nombor 8. Cost structure. Okey, ni minggu lepas saya dah explain dah tentang cost yang paling penting sekali. Ada dua jenis cost berubah dan juga cost tetap. Okey, cost tetap maksudnya kita kena bayar walaupun kedai tak buka. Kalau perempuan sewa kedai, cost tetap perempuan adalah sewa kedai tu. Cukai tanah, pintu, insurans, gaji pekerja, unify, billboard. Ini dah semua cost tetap. Cukai pintu, cukai tanah ni, buka kedai, tak buka kedai, itu kena bayar pada majlis. Dan untuk cost variable adalah cost bayar seiring dengan produk atau produk yang kita keluarkan. Jadi kalau kita bayar commission jualan, itu adalah cost berubah. Ada orang buat commission, adalah kita bayar. Ada orang buat jualan, adalah kita bayar commission kepada dia. Tak ada dia buat jualan, tak adalah commission kepada dia. Okey, ini adalah revenue stream. Kita tengok key activities and revenue stream. Key activity, sebab kalau kita tak fokus on key activity, kita akan pergi kepada revenue stream. Revenue stream adalah maksudnya sumber utama perniagaan. Okay, sebagai contoh kalau kita jual goreng pisang adalah punca hasil utama kita. Dan untuk bisnes yang nak buat duit saya daripada produk jual servis ataupun okey. Kalau nak kata bisnes kita ni nak buat duit saya daripada jual produk ataupun servis utama, sebenarnya kita boleh buat duit sampingan. Sebenarnya affected daripada produk kita. Contohnya okey, daripada puan jual goreng pisang, puan juga boleh menjual tepung goreng pisang. Kadang-kadang yang kita punya sampingan tu sampai ada tahap dia akan menjadi kita punya benda yang utama. Saya beri contoh contohnya macam kalau kata kita buat goreng pisang, kita boleh buat khusus goreng pisang. Kita jual khusus, kita jual tepung. Dan perempuan boleh buat ibu, boleh buat macam-macam. Okey, contoh saya bagi sini lah. Buat duit kalau nak jual brownies, kadang brownies tak laku pun. Kita jual resepi brownies kita tu. Buat elok, jual ibu. Ibu cara membuat brownies sedap. Kadang-kadang orang tak jual brownies pun. Kan? Okey, boleh faham Ini adalah contoh-contoh yang saya bagi bersama The Canvas. Ini yang pertama ni adalah Uber Uber sama macam Grab. Dari lagi saya nak faham adalah ni, BMW. Okey, perempuan boleh nampak jelas Nanti perempuan boleh minta tau slide ni daripada semua business counselor. Ini adalah contoh yang ada dekat KFC. Nampak key partner pada KFC adalah Pepsi. Sebab dulu, sampai sekarang lah KFC hanya jual air Pepsi saja. Betul adalah key partner dia. Dia tak jual pun Coca-Cola. Coca-Cola dijual di McDonald's. Okey, jelas perempuan Ini adalah untuk Starbucks. Okey. Saya rasa kita dah pukul berapa dah ni? Dah 9 suku dah.
Okey, saya bagi task untuk perempuan untuk minggu depan. Saya tengok perempuan buat pula. Okey, minggu depan saya nak perempuan naraikan yang mana saya minta ni Contohnya okey, di sebelah value population. Perempuan tulislah value population perempuan adalah apa? 1, 2, 3, 4. Sama kan macam customer statement. Apakah perempuan punya customer statement? Siapa perempuan sasarkan? Customer relationship, siapa yang perempuan rasa okey ni adalah cara nak membuat customer relationship dengan customer kita. Dekat setiap topik ni perempuan buat nota, saya nak tahu. Minggu depan saya tahu setiap kita ada berapa orang tu 30 orang. 23 orang. Saya dah buat yang ikut yang doktor itu kata satu dah kena buat. So saya dah buat. Saya dah masuk dalam grup WhatsApp. Tak tahu doktor boleh nampak tak apa yang saya buat betul ke tak. Jadi saya minta daripada Dr. Nurul Aini Dari Aini dari Puan Aini. So saya dah, sebab saya ingat kerja tu task tu dah kena buat. So saya dah buat dah. So doktor kata boleh download daripada apps. So saya download apps, lepas tu saya baca sikit, lepas tu dia drag and drag type nota je lah dekat tu dan boleh click on the yang part tu kan. Nanti doktor tengoklah rasa yang berulang sama je yang doktor explain tu, itu yang saya dah buat dah. Alhamdulillah. Ada yang maklumkan kepada saya yang kata ada yang macam tak pun nak clear sebab minggu lepas tu banyak set dalam bahasa Inggeris. Itu yang minggu ni saya tak betul-betul. Minggu ni saya akan buat dalam bahasa Melayu. Saya harap-harap maksudnya perempuan boleh lah letak nota lah di situ maksudnya distribution channel. Perempuan buat nota sikit, okey. Cara yang saya nak buat adalah macam ni. Untuk bisnes saya ni. Minggu depan saya nampak lah, okey saya contoh saya kata sebut okey Puan Suzana, Suzana punya distribution channel apa ya? Puan Suzana akan beritahu, okey saya bisnes saya sekian-sekian ada. Distribution channel saya adalah sekian-sekian. Dia dah minggu depan kita mau berbincangan lah, kita bincang. Tak adalah saya je berborak kan. Saya nak dengar lah perempuan punya suara macam mana minggu depan. Boleh? InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Boleh tu pelan-pelan. Okey, yang untuk yang copywriting dan juga WhatsApp, saya nak share dekat mana ya? Ada grup besar tak pada perempuan? Grup besar, grup peserta semua. Tak faham Okey, sebab saya nak tunjuk dekat perempuan cara nak buat copywriting menggunakan WhatsApp. Okey. Maksudnya yang saya dah buat copywriting saya. Copywriting saya dah buat menggunakan WhatsApp. Saya buat saya cuba tengok atau saya boleh buka dari ni. Boleh serang sebenarnya pada secretary cik dia boleh masuk ke dalam grup. Okey, Telegram je. Nampak dah. Lambatnya. Ni adalah saya punya ni customer saya lah ni. Saya just kata ada. Aku nak baca pada awal. Saya nak dapat ni. Tak nampak apa pun, nampak cost structure tu. Itulah sekejap. Saya tengah cari lagi. Sebenarnya boleh Cik Dr. Syukur boleh masukkan, boleh bagi berita secretary cik dia boleh masuk dalam grup. Ada grup peserta Ada grup yang ada semua orang. Okey. Saya cuba copy. Doktor, saya ada share satu website untuk create link WhatsApp dekat dalam grup. Okey. Boleh. Saya dah letak dalam ni dalam kita punya chat saya letak dalam grup besar. Okey, nanti saya letak dekat dalam chat juga. Okey. Tak apa. Sebab setakat ni memang saya share screen yang tinggi lah dulu. Ada yang jumpa nanti saya beritahu. Pasal nak scroll WhatsApp tu banyak nak scroll tu. Okey. Saya stop share je. Okey, ni yang Puan Suzana share kat saya ni. Sistem WhatsApp. Dia sampai ke mana tuliskan.
Tak link. Biasa cuba link WhatsApp saya. Saya dah letak dekat ruangan chat. Dah saya tekan dah. Lepas tu ada satu lagi, dulu saya pernah guna WhatsApp Business untuk buat katalog dekat dalam WhatsApp tu, and then dekat situ memang dah terus ada link lah, senang. Cumanya problem WhatsApp Business ni bila dah lama guna, bila kita kerap, saya pun tak sure sebenarnya sebab apa, tapi bulan lepas saya punya WhatsApp Business kena block. Then saya terpaksa tukar kepada WhatsApp biasa. Okey, faham. Saya tengok Puan ada share kat saya yang pertama sistem WhatsApp BMY, upah nyonya WhatsApp BMY. Okey. Yang dekat sistem whatsapp.my tu kita boleh masukkan 10 link. Betul. So macam yang saya buat tu link yang keempat lah untuk saya punya produk sos long tofu. So saya akan createkan satu link khas. So bila siapa klik situ akan terus pergi ke WhatsApp saya, akan terus mention lah saya nak sos long tofu. Macam tu. Okey. Sebab ada yang bertanya saya macam nak buat, nak create sebagainya kan. Tapi saya prefer yang tu kalau kita nak, saya okey je, tak ada masalah. Kalau saya ada masa, saya buat je kelas kat sini, kat sini. Tapi itulah yang kita cuba share macam mana cara nak buat bersama kita. Sebab itu tujuan grup kita ni dibuat tau, untuk yang bawah program ni. Sebab kita nak support each other jugalah. Kan? Maksudnya kalau kata apa-apa hal, boleh lah. Kan? Maksudnya apa-apa hal, maksudnya kita support system. Itu sama kita lah. Jadi saya bantu Puan, Puan bantu saya. Kan? Betul Puan ada masalah tentang ni nak buat, dia tak tahu. Saya pergi ke tempat Puan, dia cakap, okay Puan, macam ni buat Saya bantu macam tu. Kalau nanti saya cuba tanya Aini nanti. Kalau kata Aini kata ada grup untuk semua peserta, saya akan share dalam grup peserta. Macam mana copywriting yang saya buat. Saya buat simple-simple sebab saya target saya pertama pelajar. Saya letaklah kereta sewa untuk pelajar. Kan? Sekarang saya dah tukarkan sikit lah. Saya tukar kereta sewa untuk anda. Sebab saya targetlah pelajar, saya tak ada sekarang ni. Saya buatlah untuk orang luar pula. Kan? Kalau untuk orang luar ni, dia cabaran dia lain lah sikit. Kalau untuk pelajar ni cabaran dia lain sikit. Kan? Tapi nanti saya tanya Aini besok macam mana. Hopefully nanti ini untuk minggu depan, perempuan semua not kat tu. Perempuan punya unit selling point apa, perempuan punya customer segment apa. Okey, macam ada Puan Mai tanya, kalau jual ikan patin nak letak unit selling point macam mana ya? Okey, apa beza Puan punya ikan patin berbanding ikan patin orang lain? Kadang orang jual ikan patin sahaja. Macam Puan jual ikan patin dalam kotak siap, dah siap basuh, dah frozen semua siap, dah ada paste patin terpoyak lah. Semua orang tu balik, letak ikan, letak air, letak paste, masak, boleh makan. Okey, itulah Puan punya unit selling point. Okay. Mesti ada something value yang membuatkan orang nak beli dengan kita. Kalau bayangkanlah, kalau kita dah ada 10 kedai ikan patin, kita akan pilih kedai yang kita nak pergi. Itu. Mesti ada sebab. Sebab tu adalah unit selling point kedai dia. Okey. Ada soalan lain tak sebelum saya habis? 9:24 dah ni. Doktor. Ya. Okey. Dari apa yang saya dapat hari ni, kita dalam bisnes kita kena jaga dua benda lah. Yang pertama, jaga hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, sentiasa meminta maklum balas. Usaha supaya pelanggan repeat order, jaga sehingga mereka percaya dengan kita punya produk. Lepas tu, tapi kita jangan bagi janji yang berlebihan sebab nanti akan menurunkan kepercayaan pelanggan, bagi janji yang sesuai dengan kemampuan. Soalan kat sini doktor, sekarang ni kalau ada yang cakap kita tak payah sibuk dengan pelanggan baru. Dia macam meletihkan. Pelanggan baru kita dah message dah cukup, kita tak payah tanya selalu. Macam mana doktor? Kita lebih jaga pelanggan baru ke kita kena jaga pelanggan lama? Okey, dia kalau kata kita tak payah jaga, okey, satu dia ada dua situasi Situasi yang pertama,
kita baru nak establish. Maksudnya kita baru je nak bertapak dalam bidang tu. Kita kena banyak orang kata memburu pelanggan, cari pelanggan sebanyak yang mungkin. Lepas bisnes kita dah sustain, dah bisnes pun dah okey, sampai bab kata orang tak menang tangan. Bila sampai bisnes dah sustain, dah stabil dan kita tak menang tangan, kita tak perlu lagi dah cari pelanggan baru. Kita jaga pelanggan sedia ada tu. Sebab yang di sini saya beri contoh yang first tu kita akan buat head hunting lah. Kita akan pergi cari sebanyak yang mungkin. Ya, pelanggan nak pastikan produk kita ni boleh dijual. Bila produk kita dah dijual, dah semua orang kenal dalam pasaran, time itulah kita filter pelanggan-pelanggan yang berkualiti saja. Pelanggan berkualiti maksud saya adalah pelanggan yang dia akan consume produk kita. Kita nak cari pelanggan baru boleh, tapi sambil-sambil lah macam tu. Kadang-kadang kita boleh mencari pelanggan baru menggunakan pelanggan sedia ada. Contohnya macam inilah, saya dah melanggan produk Puan Sally. Saya dah lama 10 tahun dah melanggan. So Puan tanya, betul tak ada ke kawan-kawan ke nak beli produk saya? Tak ada, beritahu tau. Nampak kita mencari pelanggan menggunakan pelanggan sedia ada. Kita tengok strategi kita kat mana. Kita dah establish ataupun dah sustain ataupun belum. Kalau kita lepas PKP kita baru nak naik balik, saya galakkan perempuan kekalkan pelanggan sedia ada dan gunakan pelanggan sedia ada untuk cari pelanggan baru. Kalau kita dah lost contact, kita kena cari pelanggan baru. Untuk cari pelanggan baru itulah yang kita kena sikit, kita kena hard sell sikit. Okey, boleh faham tak tuan? Boleh tak? Okey doktor, faham. Okey. Terima kasih doktor. Okey, ada apa tak sebelum kita habis? Saya nak tanya boleh? Boleh. Assalamualaikum doktor. Apa tu, saya dulu macam pernah dengar lah certain coach dia cakap cara nak close prospect. So dia macam cakap don't to gelojoh nak bagi harga dekat customer. So bila customer tanya Assalamualaikum berapa harga ni ya? So seller akan tanya boleh saya tahu nama, boleh saya tahu umur berapa, encik daripada mana. Macam it's too long conversation tahu tak? Jadi macam pendapat doktor macam mana? Benda ni saya kalau mungkin coach tu bagi tahu pada zaman tu. Maksudnya mungkin masa maksudnya mungkin semasa tahun tu lah, mungkin 2018, 2019. Okey, customer zaman 2020 ni millennial dia lain tau. Bila dia nak produk kita, dia tanya, sis berapa harga? Kita jawab macam ni lah, Waalaikumsalam, apa khabar, sihat ke? Okey, puan, harga dia RM30 pasang. Kalau puan beli 2 pasang, saya boleh bagi harga RM55. Terus bagi harga dia. Kita santuni dia dulu, kita bagi harga. Settle. Zaman 2017, 2018 memang macam tu. Kita terlalu sopan santun. kan macam still ada orang tanya macam tu. It's quite annoying. Memang betul. Saya pun kalau macam tu tanya apa? Tanya nama apa tu adik? Di mana? Apa khabar ni bagai macam bagi je lah harga kan. Kalau nak jual barang tu nak tanya harga bagi orang kan. Direct to the point lah terus. Tak payah nak santun. Kita santuni dia, tanya khabar, jawab salam dan sebagainya. Kan? Dan kita bagi harga. Senang. Kita tak kira kepala. Kalau tak dia akan PM kepada kita tahu. Saya nak confirmkan balik, betul ke harga ni? Okay, betul kita bagi jawab salam elok, tanya dia khabar sikit, okey puas tu pun bagi harga. Tak payah tunggu pun. Jadi saya suggest puan bagi teruslah tadi. Puan Zana tadi katanya tu kan, kalau sekarang ni zaman milenial, orang nak cepat, terus je bagi harga. Janganlah terus, okey PM, start tu harga RM10. Janganlah macam tu. Kan? Kita kena terima kasih dulu kat orang tau. Menunjukkan dia, terima kasih puan, PM saya. Okey, harganya RM10. Kena apa-apa appreciate customer tu. Always say magic word tu lah. All the magic word, say thank you and sorry. Semua tu lah. Okey, Encik ada website Google Business lagi. Mana pun tak ada pun link website tu. Oh ada kat atas. Saya dah klik dah. Mami Kubna Laleh Sepang. Okey. Nampak copywriting dia panjang. Saya berminat dalam Kubna Laleh.
ingin saya sihat dan cantik, saya dapat berat badan yang ideal. Boleh memberitahu puan dari mana kita bagi pada itu. Ini mesti ayat daripada stokis kan. Ayat standard je ni. Kalau saya mudah je tak. Saya berminat nak beli Sinar Lalin. Saya tak tanya pun dia daripada mana. Dia kalau berminat lah. Kalau saya lah. Sebab dia kalau nak beli produk kita, mesti dia pernah ada study tentang produk kita. Jadi yang pendek je. Okey, ada lagi soalan nak ditanya sebelum kita habis sesi malam ni? Dan sebelum perempuan balik muhasabah, tengok balik slide ni. Sekejap, saya boleh share slide kat dalam ni. Kalau saya tanya Aimi nanti, saya akan beritahu dia orang dapatkan slide daripada ni dan saya bagi saya punya copywriting yang simple saya buat je. Okey, kata apa saya habiskan saya sudahkan kita punya kelas malam ni. Boleh? Boleh doktor. Boleh sebab saya nak bikin dinner tu. Saya tengah lah. Ujian agak lapar ujian ni. Okay. Daripada petang tadi, daripada pukul 6.30 dah gelap. Saya terkejut je. Keluar pergi sekolah tu gelap ni. Monsun kan, monsun berubah. Itulah. Saya semalam kan. Saya ingat kan tengah maghrib kan. Di rumah. Baru pukul 6. Terkejut yang gelap ni. Kalau dapat overseas, time kalau macam ni cuaca dia nak masuk winter lah. Nak winter. Okey, tak ada apa. Maaf, saya perlu leave sebab dah macam dah hujan. Saya dekat rumah lain untuk dapat internet line yang elok. So saya bawa motor, saya kena balik. Sekarang hujan dah macam dah. Boleh saya leave meeting ke tak? Ada, kadang-kadang suara puan normal macam boleh putus. Saya dengar. Saya punya line pun sepatutnya penuh 4 ke 5 bar. Ini line saya 2 bar je. Saya risau tu, saya tanya banyak kali tu. Dengar tak dengar. Kan? Saya kena leave meeting ni sebab kat luar dah nak hujan. So saya bawa motor. Jadi takut ada bawa anak lagi. So saya kena dah habis lah session. Saya kena leave meeting. Okey, tak ada apa. Kita tak ada apa dah. Nanti perempuan boleh buat assignment yang saya bagi tu. Terima kasih. Okey, tak ada apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam perempuan. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. InsyaAllah. Terima kasih.